Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair illallah, bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah, bismillahi masyaallah, makana bikum min ni'amatin faminallahi, bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. Amal ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berikan kepada kita keizinan untuk kita sama-sama sekali lagi di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita membaca semula di dalam kitab tasawuf, iaitu berkenaan daripada penawar, iaitu kitab penawar bagi hati, dan kita akan sambung semula di dalam kitab penawar bagi hati ini pada bab yang baru, iaitu pada menyatakan yang kedua, iaitu bab yang kedua pada menyatakan sangat luba atas berkata-kata. Baik. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Berkata Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ketahuilah olehmu bahawasanya loba ketahuilah olehmu, yakni Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia nak sebut kepada kita i'lam, iaitu ketahuilah olehmu, hai orang yang nak membersihkan hati. Itu maksudnya. Jadi sebabnya Syekh nak sebut di antara benda-benda yang boleh merosakkan hati kita ni ada 10. Jadi dia nak sebut yang kedua tu, iaitu ketahuilah olehmu. Maksudnya ketahuilah olehmu iaitu cara untuk kamu membersihkan hati. Ada benda yang perkara-perkara yang kamu kena tahu untuk kamu membersihkan hati, iaitu bahawasanya mengetahui olehmu bahawasanya loba atas berkata-kata. Di antara benda yang mengotori hati seorang itu adalah loba atas berkata-kata. Loba maksudnya apa? Kalau Tok Guru selalu sebut berahi, keinginan, seronok, suka, ingin, kegemaran. Itu kata ulama, tapi kata tuan-tuan guru kalau disebut berahi, kan, berahi nak berkata-kata. Senang cerita memang habit, suka berkata-kata. Maksudnya berkata-kata ni maksudnya berkata-kata yang banyak. Berkata-kata yang banyak. Iaitu kata Syekh, loba atas berkata-kata iaitu kelakuan yang dicela. Berloba atas kata-kata, yakni banyaknya suka berkata-kata, gemarnya suka berkata-kata. Nampak tak? Banyaknya berkata-kata itu kelakuan yang dicela, merupakan akhlak yang tak baik. Kelakuan maksudnya akhlak ataupun sifat. Yang dicela maksudnya sifat yang mazmumah. Nampak tak? Yang wajib atas kita menjauhkannya. Jadi wajib atas orang yang nak bersihkan hati, dia kena jauh daripada banyak bercakap. Kerana banyak bercakap ni merupakan benda yang tak elok. Benda yang boleh mengotori hati. Benda yang menyebabkan di antara al-mawani', iaitu penghalang-penghalang seorang itu untuk tasfiyatul qulub, untuk membersihkan hati dia. Wajib atas kita menjauhkannya. Menjauhkan maksudnya kita jangan ada suka. Untuk suka berkata-kata, untuk suka bercakap-cakap. Kan? Kalau setengah orang tanya, apa habit kamu? Habit saya suka berborak-borak. Jadi dia kena kurangkan. Bukan tak boleh berborak-borak, nanti Syekh akan sebut. Dia akan sebut boleh benda-benda yang berborak-borak. Tetapi jangan jadikan keinginan kita, kesungguhan kita itu pada
berkata-kata. Nampak tak? Itu kata Syekh. Mesti kena usaha, jangan kita wajib atas kita menjauhkan diri kita. Kerana apabila, kenapa kita wajib atas menjauhkannya? Syekh sebut ilat dia. Kerana apabila loba seseorang atas berkata-kata, yakni apabila seorang itu suka berkata-kata, banyak bercakap, dan secaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia, akan banyaklah dia bercakap benda yang sia-sia. Apa sia-sia dalam bahasa Arab dia adalah kalamul fudul. Perkataan yang tidak ada manfaat ataupun sia-sia. Manfaat tak ada, mendatangkan dosa pun tak ada. Nampak tak? Dia tu tak ada apa-apa pun padanya. Ataupun dipanggil kalamul la ya'ni. Perkataan yang tidak ada padanya itu benda manfaat pada kita. Nampak tak? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu mimma la ya'ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang Islam yang paling baik Islam dia itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada bermanfaat. Jadi sebab tu kalau kita banyak berkata-kata, kerana akan keluar daripada mulut kita itu perkataan itu yang sia-sia. Yang sia-sia ni maksudnya tidak ada manfaat esok pada dunia kita, jangan, dan juga pada akhirat kita. Kan? Nampak tak? Jadi sebab tu pernah satu ketika seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Ka'ab. Dia ni cedera dalam satu peperangan. Nampak tak? Jadi Nabi SAW tu nak tahu pasal dia, Nabi SAW ziarahlah rumah dia. Ketika tu ada ibu dia. Jadi bila Nabi SAW itu ziarah dia, kan, maka ibu dia yang berada di hadapan Nabi SAW tu, dia mengatakan apa? Dia kata, hani'an lak al-jannah ya Ka'ab. Wahai Ka'ab, beruntunglah engkau akan dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila Nabi SAW dengar apa yang ibu dia cakap, kan, maka Nabi SAW pun kata Nabi SAW, man hadhihi muta'ahalliyah ala Allahi. Siapa ni yang mengambil kerja Allah? Maksudnya kerja Allah Ta'ala ni yang memasukkan syurga, yang confirmkan orang syurga Allah, yang confirmkan orang neraka Allah. Kan? Kata ulama, ada 4 pintu yang mana pintu ni tak akan jadi milik mana-mana manusia, baik mana-mana makhluk, baik para nabi pun. 4 pintu ni. Pertama, pintu taubat. Pintu taubat ni Allah Ta'ala kalau nak tukar 360 seorang tu dulu 40 tahun minum arak, kenapa tak? Tapi Allah nak ubah dia anytime. Dia boleh beramal dengan amal ahli syurga, kan? Sebab Allah Ta'ala bagi hidayah. Taubat, pintu taubat ni tu tak ada siapa-siapa boleh halang orang nak bertaubat kepada Allah. Yang kedua, pintu hidayah. Pintu hidayah ni tak ada siapa-siapa nak boleh menghalang. Meskipun kalau lah contoh dunia ni dipenuhi dengan orang-orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala dan memusuhi kepada orang beriman, nampak tak? Tetapi kalau Allah nak sampaikan iman itu kepada mana-mana sesiapa pun, Allah Ta'ala boleh sampai. Tak ada siapa-siapa yang boleh mencegahnya, dan tak ada siapa-siapa juga boleh bagi hidayah. Allah Ta'ala sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya Nabi Muhammad, kamu ni tak boleh bagi hidayah kepada kamu suka pun kamu tak boleh bagi hidayah. Allah Ta'ala khitab tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lagi kita. Nampak tak? Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang bagi hidayah kepada siapa-siapa yang dia berkehendak. Itu yang kedua. Pintu ni tak akan dimiliki oleh siapa-siapa, hidayah. Yang ketiga, pintu syurga. Pintu syurga ni siapa memilikinya? Tak ada siapa-siapa kata ana min ahli jannah, aku ni ahli syurga. Nampak tak? Tak ada siapa-siapa boleh confirm dia tu ahli syurga kecuali orang-orang yang mubasyirin bil jannah, orang yang dikhabarkan oleh Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni masuk syurga. Allah bagi tahu, ni orang ahli syurga, ni orang ahli syurga, ni orang ahli syurga. Tu tak apa. Nampak tak? Yang selain-lainnya belum tentu. Walaupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhabarkan syurga tu hanya 10 orang saja. Nampak tak? Bayangkan. Selain-lainnya
Wallahu a'lam. Nabi SAW tak boleh nak cakap apa-apa. Nampak tak? Tetapi kata ulama pastilah para sahabat itu masuk syurga lah. Sebab nama pun sahabat Nabi SAW. Nampak tak? Tapi nak secara tahqiq tak ada siapa tahu. Yang keempat iaitu pintu neraka. Tak boleh kita nak kata fulan bin fulan, ni confirm ahli neraka punya. Nampak tak? Kita tak boleh. Ni 4 pintu. Jenis 4 pintu yang tak ada siapa-siapa memilikinya. Baik malaikat, baik Nabi, hatta Nabi Muhammad SAW pun tidak memilikinya. Maka Nabi SAW berkata, siapa ni nak ambil kerja Allah ni? Kan? Maka kata Sayyidina Ka'ab, ya Rasulullah, hadihi ummi. Ini ibuku ya Rasulullah. Nampak tak? Maka apa jawab Nabi SAW? Kata Nabi SAW, wa ma yudrika ya ummi Ka'ab. Kenapa tak? Wa ma yudriki ya umma Ka'ab. Wahai ibu Ka'ab, apa yang membuatkan kau ni dapat tahu? Apa yang membuat kau ni boleh kata anak kau ni confirm syurga sedangkan kau tak tahu? Nampak tak? Apa yang membuatkan kau ni confirm syurga? Anak kamu ni confirm syurga. Maka Nabi SAW sambut. Kata Nabi SAW, la'alla Ka'ban, kata Nabi SAW, boleh jadi Sayyidina Ka'ab ini, kata Nabi SAW, qala ma la ya'ni. Boleh jadi dia berkata-kata benda yang tak sepatutnya. Tidak ada benda yang bermanfaat kadang-kadang. Nampak tak? Aw mana'a la ya'ni la yughni, ataupun dia menghalang sesuatu yang kebaikan. Itu kata Nabi SAW. Maksudnya adalah hadis ni, kata ulama. Orang-orang yang bercakap benda yang fudul ni pun, nampak tak? Dah tahap bahaya dah. Dalam hadis ni mengajar kepada kita, bercakap benda yang fudul, benda yang sia-sia ni pun, yang tak ada manfaat ni pun, dah bahaya. Apatah lagi cakap benda yang membinasakan, nanti Syekh akan sebut. Nampak tak? Jadi sebab tu, kata Syekh, dia kata kena tinggalkan berkata-kata benda-benda yang sia-sia. Yang mana dengan sia-sia itu? Tengok kitab. Dan dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelapnya jantung. Maksudnya gelapnya hati. Nampak tak? Jadi gelapnya hati. Sebab itu dalam satu riwayat, ini kalam daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia kata apa? Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu. Wa man kasura saqtuhu kasura dhanbuhu. Wa man kasura dhanbuhu kasura iqabuhu. Atau kama qalahu. Siapa yang banyak bercakap, maka akan banyaklah jatuhnya, tersilap. Dan bila banyak jatuh tersilap, maka banyaklah dosa. Apabila banyaknya dosa, maka banyaklah azab Allah. Nampak tak? Banyaklah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bercakap banyak ni, walaupun benda tersebut tidak ada manfaat ataupun tidak ada mudarat sekalipun, benda yang fudul, tetapi ianya menggelapkan hati. Orang bertanya kepada Imam Ibn Jauzi radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahumullah. Itu bertanya kepadanya, mengatakan, ya Imam Ibn Jauzi, wahai Imam Ibn Jauzi, dia kata, apakah sebab yang menyebabkan kau ni dapat hikmah daripada Allah? Sebab kalau kita tengok Imam Ibn Jauzi ni, kalau dalam kitab-kitab ni yang khususnya lah, kita ada kitab-kitab boleh baca, ada kitab yang tak boleh baca. Imam Ibn Jauzi berkaitan dengan akidah agak bahaya sikit. Tapi berkaitan dengan apa-apa jenis ilmu fawaid, Imam Ibn Jauzi ni orang dia. Subhanallah. Memang alim sungguh Imam Ibn Jauzi ni. Tapi berakidah ni kena bahaya sedikit. Sebab fahaman dia tu bersalahan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun asy'ariyah wal maturidiyah. Tapi apa yang baik kita ambil. Apa tak? Kan? Jadi dulu saya baru belajar, ingat Imam Ibn Jauzi ni, ulama sesat ni. Nampak tak? Tak boleh ni. Sebab kebanyakan golongan-golongan salafi banyak berpegang dengan Imam Ibn Jauzi ni. Pada akidah Imam Ibn Jauzi. Kan? Tapi bila ternyata belajar dengan guru-guru masyayikh kami, dengan Baib, dengan di Mesir dan juga di Yaman, ternyata guru-guru ni juga menghormati Imam Ibn Jauzi ni. Sebab apa? Sebab mengambil sebahagian faedah-faedah ulama. Apa yang baik kita ambil, apa yang tak baik kita tinggalkan. Nampak? Itu dijawablah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ni, kerja kita jaga hati, jangan nak menghukum. Kata Allah Ta'ala,
Imam Abdullah Haddad selalu sebut. Dia kata apa tu tilka ummatun qad khalat. Allah Taala sebut dalam Quran, tilka ummatun qad khalat. Umat itu, umat-umat dulu ni cerita dia dah habis. Nampak tak? Cerita dia dah habis. Jadi bila kita tengok ada ulama-ulama yang dulu tu, contohnya Imam Ibn Taymiyah, contohnya Imam Ibn Jauzi, contohnya, ataupun cerita-cerita dululah, pemimpin-pemimpin zalim dulu macam Hallaj, kan, bunuh banyak sahabat Nabi, para tabi'in. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, untuk menyingkapi ulama-ulama yang dahulu ni ada kontroversi, nampak tak, ataupun orang pemimpin-pemimpin dulu ada kontroversi, tapi ada kebaikan yang dia buat. Nampak tak? Ada kebaikan yang dia buat, kan? Hallaj ni kebaikan yang dia buat tu, di antara asbab dia tu adanya juzuk-juzuk Quran. Dia ni alim Al-Quran, tapi setengah ulama kata bukan dia yang buat. Dia ada ulama zaman dia cuma claim atas nama dia sebab ketika tu dia memerintah. Tak apalah, tapi ada kebaikannya juga. Nampak tak? Juzuk-juzuk ni ada setengah kaum mengatakan Hallaj. Kalau tidak, hanya kita baca Quran susah, kita ikut hizib, tuan-tuan dan puan. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu guna hizib, kan? Tak perlu syarah lah. Tapi subhanallah, asbah Hallaj tu kita dapat ikuti juzuk-juzuk Quran, kan? Nampak tak? Seperti yang lain-lain, kan? Ibn Taymiyah dan sebagainya. Kata Ibn Abdullah Haddad, tilka ummatun qad khalat. Umat-umat dulu tu cerita dia dah habis. Jadi kita tak perlu bawa cerita banyak. Apa manfaat ambil? Nampak tak? Jadi orang bertanya kepada Imam Ibn Jauzi, wahai Imam Ibn Jauzi, apa yang menyebabkan kau ni Allah Ta'ala bagi hikmah kepada ni? Bila bercakap, subhanallah, percakapannya penuh hikmah, masuk, resap dalam hati, kan? Banyaklah kitab-kitab dia, kitab Tib An-Nabawi, baca banyak. Saya baca, subhanallah, memang dahsyat ilmu dia. Zadul Ma'ad, itu semua kitabnya, Rawdatul Muhibbin, semua tu kitab-kitab Ibn Jauzi itu sangat-sangat bermanfaat kalau kita baca. Boleh mengubah hidup kita. Kalam-kalam dia subhanallah. Maka apa dia jawab? Dia kata, taraktu mimma la ya'ni. Aku meninggalkan daripada berkata-kata ataupun perkara-perkara yang tak bermanfaat bagi aku. Itu je. Nak dapat hikmah kebersihan hati ni, nampak tak? Sebab hikmah tu datang daripada kebersihan hati. Kebersihan hati. Sebab tahu ulama salaf, dia dalam Ihya Ulumuddin sebut, ulama-ulama salaf selalu sebut ke anak-anak dia, sebelum kamu nak pergi jumpa orang, nak pergi belajar dengan apa, dia kata kamu kena cari orang yang paling senyap. Dia kata kena pergi cari orang yang paling senyap, tak banyak bercakap. Dia kata sebab apa? Orang itu tersemak di dalam hatinya dia hikmah Allah. Orang tak banyak bercakap ni adanya hikmah Allah Ta'ala. Itu kata ulama salaf, disebut dalam Ihya Ulumuddin. Jadi sebab itu kenapa kita kena tinggalkan daripada berkata benda yang sia-sia, sebab bagi gelap hati, kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Bila banyak bercakap, maka kadang-kadang bercakap itu berbau, walaupun benda itu tak bermanfaat dan tak mendatangkan dosa, tetapi kadang-kadang ada tersilap. Nampak tak? Yang menyebabkan hati kita ni semakin kotor. Sebab setiap dosa yang kita lakukan menggelapkan hati kita. Setiap perkataan itu masuk, yang kita cakap, maka dia juga akan memberi kesan kepada hati kita. Nampak tak? Maka bila hati kotor, tak ada hikmah. Baik. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu, mematikan hati kita. Jadi lagi banyak bercakap, banyaklah kita ni akan menyebabkan penyakit hati. Dan bila banyak penyakit hati, maka akhirnya mati hati kita. Mati hati ni apa terjadi kepada dia? Apa dah? Mati hati ni, kan, kata Imam Qadil Iyad, dia kata arba'un minal syaqawah. Nampak tak? Empat perkara daripada kebinasaan. Nampak tak? Maksudnya empat perkara yang kebinasaan, maksudnya yang apa tu, daripada sumber matinya hati. Kata Imam Qadil Iyad. Yang pertama, kesan dia setelah matinya hati, apa terjadi? Jumudul ain. Mata ni, nampak tak? Mata ni akan kurang menangis. Tapi bila kita banyak
hati kita mati, maka mata kita juga kurang menangis. Berbeza dengan orang-orang yang hati dia hidup, walaupun dia baca Al-Quran sikit, walaupun dia dengar sedikit tazkirah, walaupun dia dengar daripada hadis Nabi SAW, menangis dia. Kan? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, kan kata Allah. Hanya senyum orang beriman tu kalau disebut nama Allah Taala itu, maka lenturlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat Allah ke atas mereka itu, zadatuhum imana, semakin bertambahlah. Nampak tak keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati orang yang bersih, hati yang hidup. Tapi hati yang mati, matanya akan jumudul ain. Itu kata Imam Qadhi Iyad. Yang kedua, iaitu bila hati kita mati, maka kita itu akan memekakkan telinga kita, membutakan mata kita anil haq, daripada kebenaran. Cakaplah apa pun, nasihatlah apa pun, nampak tak masuklah dalam hati kita. Belajarlah macam mana pun tak masuk hati kita. Sebab apa? Sebab hati kita ni dah mati. Berbeza dengan orang yang kalau hati dia hidup, walaupun dia belajar tak lama, kita tengok belajar pun mungkin tak pergi ke Mesir, tak pergi ke Madinah, tak pergi ke kota Mekah, tak pergi Maghribi, tak pergi Yaman, tetapi dia lebih manfaat. Dia dengar tu dia boleh beramal, berbanding dengan orang pergi belajar jauh tak boleh amal. Ini kata para ulama apabila matinya hati. Yang ketiga, bila matinya hati, apa terjadi? Iaitu kharasatul hikmah. Hikmah akan terbisu. Apa yang kita buat dari percakapan kita, daripada perbuatan kita, tak nampak hikmah. Orang tak boleh nampak manfaat pada kita. Percakapan kita tak ada manfaat, perbuatan kita tak ada manfaat. Beza dengan ulama, belum cakap lagi, baru tengok saja dapat manfaat. Kita tengok ulama-ulama kan, yang datang ke Malaysia, yang khususnya para habaib ni, para masyayikh, kita tengok wajah dia kan, kita nak buat maksiat tak? Kita duduk dengan dia kejap, rasa cinta pada Nabi. Rasa seronoknya rasa seronoknya kita, semakin dahsyat cinta kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeza dengan orang yang hati dia mati. Sebab itu kata Imam Ibn Athaillah tu, dia kata apa? Orang-orang ahli hikmah ni, percakapan dia itu, sebelum bercakap, ada setengah orang ahli hikmah yang orang tengok dia itu, nur daripada hati dia itu masuk kepada hati orang. Orang pun tengok saja. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Kan? Di antara seorang sahabat Nabi SAW, nama Abdullah bin Salam. Dia kata apa? Dia kata kalaulah tidak ada dalil yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memberitahu tentang kebenaran, cukup dengan melihat wajah Nabi Muhammad SAW itulah menunjukkan kebenaran. Tu. Sebelum tu dia cakap sebelum masuk Islam tu. Kali pertama dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikatakan dalam riwayat, Abu Jahal ni kalau dia nampak Nabi di Mekah, di hadapan Kaabah, dia tak mau tengok. Dia tengok gitu-gitu. Kalau nak tengok tenung wajah Nabi Muhammad tak boleh. Kalau orang bertanya kepadanya, kenapa kamu tak lihat, nampak tak, kamu tak tengok, tak renung wajah dia? Dia kata apa? Kalau aku renung wajah dia, Islam tu, aku masuk Islam, aku akan beriman dengan Muhammad. Ini orang hikmah. Jadi kalau orang yang hati mati, khurasatul hikmah. Kan? Yang keempat, bila hati ni mati, nampak tak? Maka akan keluarlah kejahatan-kejahatan, sifat-sifat yang tercela. Jadi sebab tu, punca dia apa tu? Punca dia perkataan yang sia-sia. Kan? Di antara sebab yang mematikan hati kita, kata Syekh Abdul Qadir Madili. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkajaan lidah, maka bersabda, ya wahal yaqubun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Nabi SAW bersabda dalam hadis, artinya, dan tiada menyebabkan akan manusia
atas hidung mereka itu melainkan yang diketam oleh lidah mereka itu. Artinya berkata mereka itu. Kata Syekh Abdul Qadir Mandili, artinya dan tiada menyembamkan. Jadi ada manusia tu nanti di yaumul qiyamah, ada yang mereka itu dibangkitkan wajah mereka itu menghadap. Maksudnya wajah mereka di bawah. Orang bertanya kepada Imam Abdul Haddad tentang tafsir ayat. Jadi ditanya, apakah nanti di yaumul qiyamah ada orang yang dibangkitkan kaki dia di atas, kepala dia di bawah. Nampak tak? Sebab apa? Berdasar pada hadis ni kan. Nampak tak? Apakah nanti bolehkah kita pegang secara zahir ataupun ada takwil? Maka Ibn Allah Haddad kata apa? Tak perlu ditakwil ayat. Ayat ni tak perlu ditakwilkan lagi. Kata. Ikut secara zahir, dan memang apabila seorang itu nanti ada orang-orang yang diazab oleh Allah Ta'ala itu, nampak tak? Mereka itu wajah mereka diletakkan di bawah, dibangkit di bawah, kakinya di atas. Nampak tak? Salah seorangnya tu. Kata Nabi SAW, iaitu au managhirhim illa hasaidu alsanatihim, oleh kerana dengan perkataan-perkataan mereka. Maksudnya apa? Dengan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang jahat, dengan menggunakan daripada lisan mereka. Itu sebab itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis ni, Syekh Abdul Qadir mengatakan bahawasanya Nabi SAW itu sangat membesarkan oleh lidah. Nak kata peranan lidah ni walaupun dia simple, kecil, nampak tak? Tetapi dialah yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Sebab itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, apakah benda yang boleh membuat seorang itu berjaya? Maksudnya najah ni yang boleh berjaya. Kan? Maka Nabi SAW mengatakan al-husnul khuluq, akhlak yang baik. Kan? Kemudian datang lagi dia kepada Nabi SAW, dia tanya lagi Nabi SAW, ya Rasulullah, apa juga yang membuatkan seorang itu terjerumus ke dalam api neraka? Maka Nabi SAW mengatakan dua lubang, kata Nabi SAW, iaitu kemaluan dia dan juga lidahnya, mulutnya, kata Nabi SAW. Sebab itu datang seorang sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kau wasiat kepada aku ya Rasulullah? Bagi aku satu wasiat. Nampak tak? Maka Nabi SAW itu jawab kepada sahabat tersebut, mengatakan imsak lisana, pegang lidah kamu. Maksudnya jaga lidah kamu. Jangan kamu berkata-kata dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga benda yang berbahaya seperti perkataan-perkataan dosa. Ada banyaklah hadis disebutkan tentang Nabi SAW itu mementingkan lidah. Nampak tak? Kan? Disebut dalam kitab Minhajul Abidin tu, ada satu riwayat, nampak tak? Setiap hari anggota-anggota kita ini akan berkata-kata kepada lisan. Anggota-anggota kita ni, cuma kita tak dengar. Kita je tak dengar. Tapi kalau Allah buka hijab kita ni, setiap pagi tu, anggota-anggota ni akan berkata kepada lisan. Mengatakan, ya lisan, in istaqamta istaqamna, in awajta awajta. Wahai lisan, kalau kamu ini istiqam, maksudnya kamu lurus, baiklah seluruh kami baik, anggota-anggota lain akan baik. Sekiranya kalau kamu jahat, in awajta, kalau kamu timpang, maksudnya kamu melakukan kejahatan, kami juga akan jadi jahat. Ini semua hadis-hadis membicarakan tentang pentingnya menjaga lisan. Nampak tak? Nak mengatakan Nabi SAW itu sangat-sangat suruh untuk kita menjaga lisan. Kemudian lagi dalam sabda Nabi SAW, dan bersabda ia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fanaqul khairan aw liyasum. Ubah tu tuan-tuan dan puan, dalam kitab saya ditulis fanaqul. Tapi yang sahihnya falyakul sepatutnya. Dalam kitab tuan-tuan dan puan ada tulis apa? Fanaqul. Falyakul sepatutnya falyakul khairan aw liyasum. Artinya barang siapa yang membenarkan ia akan Allah Ta'ala, maksudnya membenarkan beriman kepada Allah. Seorang itu dianggap beriman sebab apa? Dia membenarkan apa yang Allah Ta'ala perintah, dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
At-tasdiq wal inqiyad. Nampak tak? Iaitu membenarkan, mempercayakan. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq. Sebab apa dipanggil Siddiq? Bukan terjemah jujur, kan? As-Siddiq ni maksudnya orang yang sentiasa membenarkan perbuatan Nabi. Nampak tak? Nabi SAW balik daripada Isra' al-Mi'raj. Nampak tak? Seluruh orang penduduk Mekah caci Nabi. Gila Muhammad. Dia kata dia pergi dia kata dia pergi Masjid Al-Aqsa. Itu satu malam saja. Ada yang menyampuk kata, aku dulu pergi sebulan. Nampak tak? Pergi sana sebulan. Kalau pergi patah balik sebulan. Takkanlah Muhammad pergi dengan satu hari saja. Nampak tak? Jadi gosip. Ada yang memburuk-buruk. Nampak tak? Perli-memerli pada Nabi Muhammad SAW. Maka diorang ni nak cek pasal, diorang tahu orang yang sentiasa membenarkan Nabi Muhammad ni Sayyidina Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu tahu cerita tak? Kamu cerita. Sahabat Muhammad tu dia kata bahawasanya dia pergi Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tu satu malam saja. Kau percaya ke? Nampak tak? Kan ada orang adik dia kata, kau percaya ke dengan orang gila ni yang mengaku macam ni? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Dia kata apa? Kalaulah Nabi Muhammad itu kata dia pergi jauh daripada itu, jauh daripada itu pun aku percaya. Sebab itu dipanggil As-Siddiq. Sebab apa? Membenarkan. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW kata barang siapa yang membenarkan akan Allah, maksudnya dia mempercayai Allah Ta'ala, beriman pada Allah Ta'ala, dan juga akan hari akhirat. Maksudnya benar-benar nak beramal dengan amalan hari akhirat. Nampak tak? Maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik. Falyaqul khairan. Jadi lisan kita ni digunakan berkata-kata yang baik. Atau hendaklah dia diam, ataupun hendaklah dia diam. Nampak tak? Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa-siapa yang betul-betul beriman pada Allah, nampak tak? Dan juga beriman pada hari akhirat, hendaklah dia berkata baik-baik. Jadi lisan kita ni tuan-tuan dan puan, hendaklah kita gunakan dengan kita berkata benda-benda yang baik. Jangan kita berkata benda yang buruk ataupun tidak bermanfaat. Atau tak mampu, kata Nabi SAW, hendaklah dia senyap. Jadi kalau tak mampu, kata Nabi SAW, senyap. Jadi sebab tu kalau senyap ni, itu banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Sayyidina Nabi Isa alaihissalam itu pernah mengatakan, dia kata al-ibadatu asyratul ajza'i. Ibadah itu ada 10 juzuk, 10 bahagian, dia kata. Tis'atun minha, dan 9 daripada bahagian 10 itu. Nampak tak? As-samti, iaitu senyap, kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nampak tak? Maksudnya ibadah yang mana yang merangkumi seluruh tu, dari antara 10 jenis ibadah tu yang dianggap sebagai paling afdal adalah senyap. Itu kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi sebab tu kalau kita tak boleh berkata baik banyak senyap. Sebab lisan kita ni, kata ulama, dia merupakan uzlah kecil bagi kita. Jadi kalau kita tak boleh nak beruzlah macam golongan sufi, uzlah kecil. Kita pegang mulut kita, jangan banyak berkata-kata, itu pun dipanggil uzlah. Nampak tak? Kemudian lagi sabda Nabi SAW, man yatawakkal li bima baina lihyahi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Taib. Ubah segitu juga. Tuan-tuan dan puan, man yatawakkal, sepatutnya man yatakaffal. Man yatakaffal li, sepatutnya, bukan yatawakkal. Man yatakaffal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi atakaffal lahu bil jannah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya barang siapa menjamin ia bagiku akan barang antara dua tulang dagunya dan dua kakinya, nescaya aku jaminkan baginya syurga. Baginya syurga. Dan apakah dimaksud tu? Syekh nak sebut. Dan dikehendaki dengan barang antara dua tulang dagu, itu adalah lidah. Lidah itu. Maksudnya dua tulang itu yang di antara dua dagu. Dua tulang dagu itu adalah lidah. Itu Syekh nak syarahkan. Dan dikehendaki dan dimaksudkan maksudnya.
Dan dimaksudkan dengan barang antara dua kaki itu faraj. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ni, siapa-siapa yang boleh menjamin bagiku. Jadi Nabi SAW ni, dia ni boleh jadi penjamin kita, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Nabi SAW ni merupakan orang-orang yang akan menjamin umat dia. Sehingga Nabi SAW ni takkan halalkan mana-mana umat dia itu, dan tidak akan redha umat-umat dia masuk dalam api neraka. Dia tak pernah redha. Tak pernah sikit pun dia redha. Tapi Nabi SAW ni, kalau boleh dia nak selamat semua orang masuk syurga. Dan ada orang-orang yang boleh, kalau dia buat amal ibadah itu, dia dapat jaminan daripada Nabi Muhammad SAW. Inilah dua golongan yang Nabi SAW sebut. Yang pertama, iaitu mereka yang menjaga lisan. Mereka jaga lisan, dapat jaminan Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka yang jaga kemaluan. Nampak tak? Itu disebutkan. Sebab kedua-dua ni lah yang paling suka nak dijaga. Bagi orang perempuan, yang paling susah nak dijaga lisannya. Bagi orang lelaki, yang paling susah nak dijaga kemaluannya. Jadi sebab tu Nabi SAW kata, siapa yang menjaga kedua-dua ni, aku akan jamin dia. Siapa yang menjamin kan, maksudnya bagiku, siapa yang menjaga dia untuk aku, maksudnya. Khusus untuk supaya esok dapat kiamat dia nak dapat syafaat aku, dia kena jaga dua benda ni. Apa tak? Sebab itu kan Nabi SAW itu, kalau tengok orang-orang banyak bercakap, Nabi SAW tak suka. Nampak tak? Banyak-banyak ketawa, Nabi SAW tak suka. Nabi SAW tu pernah tegur para sahabat ketika banyak bercakap, banyak ketawa. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lau alimtum bima a'lamu la dhahaktum qalila la bakaitum katsira." Kalaulah kamu tahu, nampak tak? Kalaulah kamu tahu dengan apa yang aku mengetahuinya, maksudnya perihal hari akhirat. Kalau kamu tahu apa yang akan kamu tempuh, apa yang umat aku akan tempuh, sepanjang destinasi lepas daripada sakaratul maut, nampak tak? Kemudian pergi masuk alam barzakh. Masuk alam barzakh, kemudian tempuh dia pada alam mahsyar. Alam mahsyar tempuh daripada alamul hisab. Alam hisab tempuh daripada alam titian sirat. Kemudian syurga ataupun neraka. Kata Nabi SAW, nescaya kamu akan sedikit bercakap dan sedikit ketawa, dan kamu akan banyak menangis, kata Nabi. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan kan, Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu disebut dalam Ihya Ulumuddin, ada cara-cara untuk kita menghilangkan suka bercakap ni. Nampak tak? Di antara Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu sebut kan dalam Ihya Ulumuddin, dia kata cara-cara untuk menghilangkan banyak bercakap ni, yang pertama, hendaklah kita tawassut, kita pertengahan. Apa-apa pun kita jadi orang yang sederhana. Maksudnya tawassut ni orang yang sederhana. Jadi kalau kita nampak kita melampau sikit je, stop. Jangan kita teruskan. Dah agak-agak seronok baca, stop. Oh, dah melampau ni aku cakap ni. Banyak sangat aku cakap ni. Berhenti sekejap sebab dah berlebih-lebih. Itu yang pertama, kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala. Yang kedua, kata Imam Ghazali, nampak tak cara untuk kita menghilangkan sifat suka bercakap ni adalah iaitu zikrul maut. Mengingat kematian. Jadi kalau kita ingat kematian ni tuan-tuan dan perempuan, time tu lah kita akan kurang banyak bercakap. Bagaimana kalau orang yang dah tahu dia mati, dia nak banyak bercakap? Tak. Kita akan tengok mulut dia penuh dengan zikir. Kita akan tengok mulut dia penuh dengan istighfar. Sebab apa? Dia tahu dia nak mati. Jadi begitulah kalau orang yang kalau dia rasa macam ajal tu dekat dengan dia, ingat kematian, maka dia tidak akan berkata benda-benda yang benda-benda yang tidak bermanfaat. Walaupun benda tersebut harus dari segi hukum syarak. Tu kata Imam Al-Ghazali, cara seorang itu untuk membuangkan penyakit suka banyak bercakap. Nampak tak? Yang ketiga, kata Imam Ghazali, cara untuk seorang itu dia mengurangkan bercakap, nampak tak? Adalah dia dengan menyibukkan dengan zikrullah. Sibukkan kita dengan zikrullah. Jadi kita target tuan-tuan dan perempuan, setiap hari kita berdapat berapa zikir. Ni Imam Ghazali tak sebut, tapi saya sebut. Hari ni kita target berapa kita nak. Maka bila kita ada target, contohnya setiap hari kita zikir selawat ke atas Nabi SAW 10,000, contohlah 10,000. Maka tuan-tuan dan perempuan, bila kita kejar target tu, time tu kita akan kurang bercakap. Orang bercakap pun kita selawat.
Kita dengar je. Nampak tak? Itu kata Imam Ghazali, perbanyakkan zikrullah. Jadi kalau seorang tu nak hilangkan banyak bercakap, sebab saya memang habit saya ustaz. Kalau bercakap ni memang susah nak stop. Sebab saya jenis orangnya ramah. Ramah tak ada masalah. Tetapi bila terlampau, kan? Jadi sebab tu kata Imam Ghazali, dia baca satu hadis, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benci orang yang melampau, berlebih-lebihan. Nampak dia yang suka-suka berlebihan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, halaka mutanati'un. Celakalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Kan? Dulu satu tu Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Imam Abdullah bin Tahir. Satu ketika orang bagi dia jam. Zaman dululah. Wallahualam. Jam zaman dulu tu mungkin diguna macam masuk pasir ke apa, wallahualam. Ni cerita 300 tahun dulu. Wallahualam. Jadi dia bagi satu jam. Dia kata, apa ni? Orang hadiah apa ni? Jam. Dia kata, jam. Dia kata, untuk apa? Untuk tengok waktu. Dia kata, tengok waktu. Dia kata, aku ni tak ada waktu dah nak tengok waktu. Dia kata, aku dah tak ada waktu nak tengok waktu. Dia kata. Sebab kehidupan dia tu satu hari tu dipenuhi dengan zikrullah. Maka amalannya setiap hari itu 25,000 la ilaha illallah. Nampak tak? 25,000 ya Allah ya Allah. 25,000 berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak buangkan suka banyak bercakap ni dengan kita banyakkan zikir. Berbanyakkan nampak tak, zikir termasuklah baca Al-Quran. Kalau kita target baca Quran tuan-tuan dan puan, maka ketika itu kita akan kurang bercakap. Jadi sibukkan kita dengan benda-benda seperti ini. Baik. Itu disebut dalam Al-Mudin. Kemudian disebutkan lagi dalam satu hadis, ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lebih banyak barang yang memasukkan ia ke dalam api neraka. Maka sabda ia dua yang berlubang. Jadi seorang sahabat Nabi. Nampak dalam satu riwayat Imam Tirmizi hadis sahih. Seorang sahabat Nabi tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk api neraka?" Jadi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabnya dua yang berlubang. Dua benda yang berlubang. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulut. Sebab mulut ni lah tuan-tuan dan puan paling ramai sekali orang masuk neraka. Daripada mulut orang boleh berdusta. Daripada mulut orang boleh fitnah. Daripada mulut orang boleh mengadu domba. Daripada mulut orang boleh berdebat. Nampak tak? Daripada mulut orang boleh takabur. Semuanya dengan lisan. Nampak tak? Jadi sebab itu lisan kita ni, subhanallah, dia yang paling berbahaya melebihi daripada anggota-anggota lain. Nampak tak? Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah faraj, iaitu kemaluannya. Jadi kemaluan inilah yang paling banyak orang terjerumus masuk dalam api neraka. Maksudnya syahwatnya. Jadi dua-dua ni kita kena jaga. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan. Dan sabda ia lagi, Nabi SAW bersabda, "Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu, wa man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu fannaru aulah bihi." Artinya barang siapa yang banyak perkataannya, banyak bercakap, nescaya banyak olehnya yang tersalahnya. Jadi kadang-kadang kita bercakap tak semua benda tersebut betul. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita tak perlu bercakap, tuan-tuan. Jadi ulama-ulama kata, ada kalam ni terbagi pada tiga. Ini disebut lima ad-dumyati. Kalam ni terbagi kepada tiga. Yang pertama, naf'an mahdha. Kalam yang kalau bercakap, dia beri manfaat semata-mata. Nampak tak? Maka ini dituntut untuk bercakap. Seperti apa? Zikir, selawat, baca Quran, dakwah, nasihat orang, itu bagus. Mengajar orang, itu bagus. Itu naf'an mahdha. Yang kedua, iaitu darran mahdha. Iaitu mudarat yang semata-mata. Mudarat yang semata-mata. Kata Imam Dumyati, mudarat yang semata-mata ni, kata ulama, ini wajib untuk kita hindarinya. Bila tahu benda tu adalah mudarat, wajib stop. Jangan cakap. Mudaratnya apa tu? Di dunia ada juga akhirat. Nampak tak? Di dunia dan juga akhirat itu. Baik. Yang ketiga,
iaitu la naf'a wala darra. Kalam yang ketiga ni, bahagian yang ketiga iaitu kalam yang tidak ada mudarat, tidak ada manfaat. Nampak tak? Fal aula tarkuhu, maka terlebih utama kata Imam Dumyati untuk tinggalkan semua. Tinggal. Jadi yang mana kita kena buat tu kalam naf'an mahdha saja. Percakapan yang ada manfaat semata-mata. Adapun yang ketiga tu pun walaupun tak datang mudarat, tak datang manfaat, tetap diutamakan untuk meninggalkannya. Sebab apa? Sebab banyak kita boleh tersilap kata. Sebab itu kata Imam, ini sebenarnya salah satu kalam daripada Nabi Sulaiman sebenarnya. Tetapi ada juga ulama menisbahkan kepada Abdullah Ibn Mubarak. Jadi kalau dalam Ihya Ulumuddin disebut kalam Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalam dia masyhur. Nampak tak? Yang ulama sering nukil dalam kitab-kitab ulama kan. Dia kata apa? Lau kanatil kalam min fiddatin lakana suqutu min dhahabin. Kalaulah perkataan seseorang itu daripada perak, maksudnya kualiti yang berkata-kata orang yang perkataan itu kualitinya perak, harga lakana suqut min dhahabin. Nescaya kalau dia bersenyap itu nilainya seperti emas. Apa yang maksudnya? Maka ulama syarahkan kalam Nabi Sulaiman alaihissalam ni, maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang kita menyampaikan kebaikan, cakap kadang-kadang benda baik dah kita cakap, tapi dalam kebaikan tersebut itu kadang-kadang terselit nafsu. Nampak tak? Kita nasihat-nasihat orang, kita rasa diri baik. Rasa-rasa macam-macam terselit benda-benda yang kadang-kadang mendatangkan mudarat pada kita juga. Nampak tak? Yang kedua, nampak tak? Iaitu kalam. Sekiranya kalau yang kalam itu daripada perak, nampak tak? Maksudnya kadang-kadang perkataan kita itu kadang-kadang belum tentu kita boleh amal. Nampak tak? Jadi sebab itu kata Nabi Sulaiman alaihissalam, dia kata apa? Dia kata kalaulah dia bersenyap, itu nilai senyap itu menjadi emas. Lebih mahal senyap dia. Jadi bila kita nak berkata sesuatu, kita kena fikir. Sebab itu Imam Ghazali disebut dalam Ihya Ulumuddin, dia kata salah satu benda juga cara untuk kita ni menjadi orang yang bijak dalam bercakap-cakap adalah iaitu a'rafa, iaitu mengenal apa yang nak berkata-kata. Nampak? Sebab itu kan Imam Ghazali kata ulama-ulama para sahabat itu kana yu'addun. Mereka itu kanu yu'addun, mereka itu mengira-ngira perkataan-perkataan, percakapan-percakapan apa yang nak diucapkan sebelum mereka ucap. Kita tak buat tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita ni tak boleh challenge sahabat Nabi. Kita tak boleh challenge sahabat Nabi. Sebab apa? Mereka sebelum nak bercakap tu mereka dah susun ayat tu apa sesuai ke tak sesuai. Nampak tak? Itu bezanya kita dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dah dikatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata barang siapa yang banyak cakap maka banyaklah silap. Dan bila banyak silap banyak dosa. Dan apabila banyak dosa maka dia layaklah masuk dalam api neraka. Maksudnya apa yang melayakkan seorang tu masuk api neraka? Sebab dosa terlalu banyak. Jadi sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili disebut hadis-hadis ni dan sebagainya untuk menerangkan tentang Nabi SAW itu membesarkan akan lidah. Maksudnya itu memberi perhatian kepada lisan, supaya lisan ini jangan berkata-kata kecuali yang baik. Nampak tak? Kemudian kata Syekh lagi, ketahuilah olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Jadi kita kena tahu lisan kita, lidah kita ni ada banyak benda yang boleh membinasakan dunia akhirat kita. Itu maksudnya. Tetapi memadakan akan dikau kerana menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia, iaitu firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Maksudnya kata Syekh, cukup dengan satu ayat ni untuk kita ubah diri kita yang suka banyak bercakap. Tengok ayat ni. Apa firman Allah Ta'ala? Tiada ada kebajikan, maksudnya tiada kebaikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu. Maksudnya gosip. Bisik-bisik mereka itu sesama mereka.
melainkan mereka yang menyuruh kecuali. Maksudnya yang paling baik nampak tak, adalah mereka yang menyuruh akan dengan bersedekah atau kebajikan, kebajikan, kecuali mereka yang menyuruh supaya bersedekah. Maksudnya mereka yang melakukan perkataan, bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Sebab dalam hadis Nabi SAW katakan apa? Kata Nabi SAW, kalamut thayyib sedekah. Kata Nabi SAW, perkataan yang baik itu merupakan sedekah. Jadi dua saja kata Allah. Selain daripada itu, tak ada kebaikan kata Allah. Jadi sebelum kita nak bercakap, ingat ayat ni. Apa yang Nabi SAW ajar kepada kita untuk kita amalkan, boleh kita jadi walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Sebab tu kita tengok para sahabat itu disebut dalam kitab Bahajatul disebutkan dalam kitab Jawahirul Lu'iyah. Para sahabat itu ada di kalangan mereka, satu amalan mereka setiap tasbih saja 12,000 setiap hari, yaumiyah. Sahabat-sahabat Nabi 12,000. Ada yang mencecah puluhan ribu. Nampak tak? Ada yang mencecah ratusan ribu. Ada. Sebab apa mereka dapat cecah macam tu? Sebab mereka kurang bercakap. Kita lebih banyak bercakap berbanding kita dengan banyak berzikrullah. Jadi sebab tu kita insaf lah, kita bertaubat lah. Tuan-tuan dan puan, kita kembali khususnya diri saya lah. Kita kurangkan bercakap. Mulai hari ni kita kurang bercakap, tapi kita banyakkan zikir-zikir. Nampak tak? Sambil-sambil kita masak, nampak tak? Daripada kita menyanyi lagu Isabella, baik kita zikir. Daripada kita menyanyi, baik kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Itu kata Syekh lagi. Dan kemudian kata Syekh, kerana zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Ianya seperti emas. Nampak tak? Nilainya. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia sepotong daripada tanah yang keras. Ia seperti tanah liat saja. Dan maksudnya tak ada nilai. Perkataan yang tidak bermanfaat. Nampak tak? Maka betapa suka orang yang berakal. Maksudnya orang yang berakal, keinginan dia, maksudnya betapa suka tu orang yang berakal, keinginan dia meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras. Maksudnya orang yang berakal, mereka tidak meninggalkan ketulan emas. Nampak tak? Orang yang bijak dia tak tinggalkan ketulan emas, tapi dia akan nampak tak, meninggalkan akan tanah-tanah yang keras. Tak ada manfaat sedikit pun. Itulah perumpamaan yang disebut Syekh. Lagi kata Syekh, dia kata emas. Dan ada pun kata Syekh, ini jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Ini perkataan yang tak ada dosa. Jadi Syekh tengah bahas perkataan-perkataan yang tak ada dosa. Iaitu kalam-kalam yang fudul semata-mata. Nampak tak? Ada pun kata Syekh, ada pada, dan maka jika ada padanya dosa, nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambilkan akan gantinya akan sepotong api. Jadi ada pun perkataan yang dosa, maka dia telah meninggalkan emas sama sekali. Nampak tak? Dan dia telah mengambil sepotong api, maksudnya seperti api. Jadi setiap perkataan-perkataan yang tak baik, perkataan yang dosa, itu sebenarnya akan membakar dia ke dalam api neraka. Itu maksudnya yang membahayakan kepada seseorang itu. Itulah dikatakan kasyif. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada kalam musannif. Maka setengah daripada segala perkataan yang memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan. Ini nak sebut kalam-kalam yang boleh mubah dan bagus, manfaat. Nanti Syekh akan sebutkan, nanti insya-Allah kita akan sebut pada minggu hadapan. Jadi itulah yang disebut oleh Syekh pada bab ini. Awal yang pertama disebutkan untuk kita meninggalkan daripada perkataan-perkataan yang tidak ada manfaat bagi kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kita bersuka berkata-kata dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, insya-Allah taala. Dan mudah-mudahan Allah ubah diri kita, jadikan kita orang-orang yang sentiasa zikrullah, baca Al-Quran dan juga berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, khususnya pada bulan Rabiul Awal ni. Hari kelahiran Nabi SAW adalah
pada bulan ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi banyakkan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama Hadramaut mereka sebut kalau bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling mudah untuk seorang tu mimpi Rasulullah. Paling mudah untuk mimpi Rasulullah. Jadi sebab tu pada bulan Rabiul Awal ni adalah dengan kita banyak berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan amalan yang sangat dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi hadis daripada Sayyidina Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, berapakah aku nak berselawat kepada kamu? Nampak tak? Maka Nabi SAW, masyita, berapa kamu nak selawat, kamu selawatlah. Kan? Ya Rasulullah, boleh tak aku berselawat ke atas kamu? Nampak tak? 1/6 daripada sehariku ni. Kata Nabi, in zitta khairullah, kalau kamu tambah lebih baik. Ya Rasulullah, kalau begitu aku nak berselawat separuh hari. Kata Nabi, in zitta khairullah, kalau kamu tambah lebih baik. Kata Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu ja'altu yaumi kullahu li salati alaika. Ya Rasulullah, kalau begitu aku jadikan hariku seluruhnya itu untuk berselawat ke atasmu. Apa Nabi SAW kata? Kata Nabi SAW, idan tukfa hammuk wa tughfar dambak. Kata Nabi SAW, kalau kamu buat macam tu, maka akan dicukupkan segala daripada segala masalah kamu. Segala apa yang kamu berhajat, segala hajat kamu, segala masalah kamu, semua settle. Kata Nabi. Dan juga nescaya akan diampunkan dosa-dosa kamu. Jadi bulan ni banyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Target dia berapa tuan-tuan dan puan-puan? Targetlah sebanyak mungkin pun kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata para ulama, ianya tidak disebutkan secara secara spesifik. Apa jenis selawat pun kita boleh selawat dan berapa bilangan pun kita boleh berselawat. Kata ulama, tidak ada mudaratnya seperti zikir-zikir sesetengah. Jadi ada setengah zikir-zikir ni tak boleh buat banyak sangat. Nampak ada setengah zikir tak boleh dan ada setengah zikir boleh. Istighfar bolehlah sebanyak mungkin pun tak ada apa-apa. Tapi ada setengah zikir-zikir ni, itu pun kata para ulama, kalau boleh jangan terlalu banyak. Ini disebut dalam kitab-kitab tasawuf, di antaranya Risalah Al-Mu'awanah, Imam Allah Haddad kata jangan terlalu banyak zikrullah. Terlalu banyak sangat. Nampak tak? Ada pun selawat atas Nabi SAW tak ada mudarat tuan-tuan dan puan-puan. Ini khususiah. Siapa-siapa nak berselawat banyak-banyak silakanlah. Nampak tak? Tapi itulah amalan Rabiul Awal ni, perbanyakkan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqih alladhi yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an ونعوذ بك من علم لا يخشى يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا عمل بعلمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.